Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Timbalan Sultan bersabda menzahirkan penghargaan dan ucapan terima kasih atas kedatangan Menteri-Menteri ASEAN ke negara Brunei Darussalam dan komitmen yang diberikan bagi meningkatkan kerjasama ASEAN dalam meningkatkan kedaya tahanan rantau ini. MIB diyakini dapat berfungsi sebagai modul mengajar mahasiswa untuk menghayati nilai murni cara hidup kebruneian. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Timbalan Sultan berkenan menerima menghadap Menteri-Menteri ASEAN dan Ketua-Ketua Delegasi yang menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai pengurusan bencana AMMDM ke-12 bermula 24 hingga 25 Oktober. Negara Brunei Darussalam selaku pengerusi bagi mesyuarat tersebut pada tahun ini. Majlis menghadap berlangsung di Kausar Al-Mizan. AMMDM berfungsi sebagai platform bagi negara-negara anggota ASEAN untuk mengkaji dan membincangkan pelaksanaan strategi dan dasar serantau mengenai pengurusan bencana terutama dalam pengurangan risiko bagi meningkatkan daya tahan bencana di rantau ini. Semasa majlis menghadap, Duli Yang Teramat Mulia bersabda menzahirkan penghargaan dan ucapan terima kasih atas kedatangan Menteri-Menteri ASEAN ke negara Brunei Darussalam dan komitmen yang diberikan bagi meningkatkan kerjasama ASEAN dalam meningkatkan kedaya tahanan rantau ini dalam pengurusan bencana dan ke arah memupuk ASEAN yang lebih selamat dan berdaya tahan. Mengetuai majlis menghadap Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, selaku pengurusi mesyuarat AMMDM ke-12. Juga hadir Nararya S. Soprapto, Timbalan Setiausaha Agung ASEAN dan Mr. Lee Yam Ming, Pengarah Eksekutif Pusat Penyelarasan ASEAN bagi Bantuan Kemanusiaan mengenai pengurusan bencana. ...38 buah resolusi merangkumi isu-isu kritikal di bawah Komiti Politik, Ekonomi, Sosial, Organisasi serta Mesyuarat Ahli Parlimen Wanita dan Mesyuarat Ahli Parlimen Muda diluluskan pada Perhimpunan Agung Dewan Perhimpunan Antara Parlimen ASEAN AIPA ke-45 yang dipengerusikan oleh National Assembly Republik Demokratik Rakyat Lao. Mesyuarat bertemakan peranan Parlimen dalam mengukuhkan kesaling hubungan dan pertumbuhan inklusif ASEAN. Rombongan negara Brunei Darussalam diketuai oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela, Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang dipertua Majlis Mesyuarat Negara dan disertai oleh 10 ahli Majlis Mesyuarat Negara. Semasa perhimpunan, setiap komiti membincangkan dan meluluskan resolusi-resolusi yang berkaitan dengan pembangunan serantau, kerjasama dan isu global. 4 komiti digariskan semasa mesyuarat tersebut iaitu Komiti Politik membincangkan antara lain keselamatan siber dan keterhubungan ASEAN dan kerjasama politik bagi memperkukuh kestabilan serantau. Komiti Ekonomi pula memberi tumpuan kepada ketahanan siber dan pendigitalan dalam menyokong pertumbuhan ekonomi digital ASEAN. Komiti Sosial mensahkan resolusi yang menekankan tindakan bersepadu ASEAN dalam menangani isu-isu terkini dalam perkembangan sosial termasuk masalah plastik, inovasi digital dalam penjagaan kesihatan, penyalahgunaan dadah dan kebajikan sosial bagi warga tua.
Dan Komiti Organisasi meluluskan resolusi yang berkaitan dengan pentadbiran AIPA termasuk laporan kewangan, cadangan bajet, mensahkan garis panduan, prosedur dan pengemaskinian kepada status kerangka kerja dan beberapa memorandum persefahaman MOU. Sementara itu, Mesyuarat Ahli Parlimen Wanita WAIPA meluluskan resolusi yang berkaitan dengan membangunkan parlimen yang responsif terhadap isu jantina dan menggalakkan penyertaan politik wanita di ASEAN. Resolusi juga turut menekankan usaha menangani keganasan terhadap wanita dan kanak-kanak serta menyegerakan inisiatif kesaksamaan jantina. Manakala Mesyuarat Ahli Parlimen Muda YPA menekankan peranan belia dalam membina ASEAN yang inklusif dan berdaya tahan. Resolusi menggariskan kepentingan penglibatan belia dalam proses penggubalan dasar serta mempromosikan kesihatan mental belia dan inovasi digital untuk mencapai pembangunan mampan. Perhimpunan tersebut turut mengadakan sesi dialog bersama dengan 15 buah parlimen pemerhati AIPA dalam usaha memperkukuh kerjasama parlimen ke arah pertumbuhan inklusif dan keterhubungan ASEAN. Dalam sidang plenari kedua, delegasi Parlimen Negara-Negara ASEAN melaporkan pencapaian mesyuarat Komiti Perhimpunan Agung AIPA ke-45. Perhimpunan diakhiri dengan persetujuan sebulat suara terhadap kenyataan bersama yang ditandatangani oleh Ketua-Ketua Perwakilan Negara Ahli AIPA. Antara yang hadir, Dr. Dayang Hajah Huraini binti Pihin Orang Kaya Setiajaya, Datu Paduka Awang Haji Hurairah, Jurutulis Majlis Mesyuarat Diraja, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis Mesyuarat Negara dan pegawai-pegawai dari Urus Setia Majlis Mesyuarat Negara. Yang berhormat Pihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, petang tadi menerima kunjungan hormat daripada Yang berhormat Sabuddin N. Abdul Rahim, Setiausaha Suruhanjaya Nasional Filipina Muslim NCMF. Kunjungan hormat berlangsung di Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jalan Dewan Majlis. Rombongan berada di negara ini bagi menyertai bengkel rangka kerja zakat yang diadakan sehingga 25 Oktober. Kunjungan bertujuan untuk mengeratkan hubungan dua hala antara negara Brunei Darussalam dengan Republik Filipina serta bertukar-tukar pengetahuan dan pengalaman dalam perkhidmatan agama. Konsep Melayu Islam Beraja MIB diyakini dapat berfungsi sebagai modul mengajar mahasiswa untuk menghayati nilai murni cara hidup kebrunaian. Nilai murni tersebut jelas Menteri Hal Ehwal Ugama seperti budaya, seni sastra, sejarah dan berkaitan kemelayuan, keislaman dan beraja. Berucap semasa Hari MIB Universiti Brunei Darussalam UBD pagi tadi, Yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman selaku pengurusi bersama Majlis Tertinggi MIB berkata, sambutan Hari MIB Anjuran Akademi Pengajian Brunei APB bertujuan untuk meneroka integrasi prinsip MIB dengan matlamat pembangunan mapan. Majlis berlangsung di universiti berkenaan. Ke arah kesempurnaan insan UBD, maka MIB yang dipelajari itu sangat penting untuk menerapkan nilai-nilai yang ada di MIB sebagai nilai falsafah kenegaraan dan dengan menyebut nilai-nilai di sana kemelayuan, keislaman, keberajaan. Jadi ini sangat penting bagi bangsa kita ini. Bertemakan MIB dan pembangunan lestari mengakar nilai tempatan menjulang matlamat global, Hari Melayu Islam Beraja UBD turut mengetengahkan pameran yang disertai oleh fakulti, institut, pusat dan pejabat pentadbiran UBD.
Juga diadakan sesi Forum Melayu Islam Beraja yang menampilkan 3 orang panel dari kalangan ahli akademik dan juga mantan-mantan pengarah Akademi Pengajian Brunei. Ibadah bukanlah terhad kepada amalan ibadah semata-mata seperti sembahyang, puasa, haji dan ibadah khusus. Malah ibadah merangkumi kerja kemasyarakatan dan sosial, bekerja mencari rezeki sehinggalah kepada mengurus dan mentadbir negara. Perkara tersebut antara intipati ceramah semasa forum daerah-daerah. Majlis sempena Majlis Ilmu berlangsung di Dewan Pusat Insani Seria. Hadir yang berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Sri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Ceramah bertajuk Bekerja adalah Ibadah disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Somad Batubara dari Indonesia. Majlis Ilmu tahun ini membawa tema menangani gejala mental. Mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN peluang berharga untuk memupuk hubungan yang lebih kukuh dalam kalangan menteri dan delegasi. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama bahan berita lainnya. Para menteri dan delegasi yang menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai pengurusan bencana AMMDM ke-12 dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan di negara ini diraikan pada majlis makan malam. Majlis makan malam dihoskan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi AMMDM ke-12. Mesyuarat seumpamanya merupakan peluang berharga untuk memupuk hubungan yang lebih kukuh dalam kalangan menteri dan delegasi untuk bertukar-tukar pandangan serta memupuk persekitaran yang kondusif melalui dialog dan rangkaian berterusan negara anggota ASEAN bagi pengurusan bencana. Memandangkan bencana sering menjejaskan golongan yang paling terdedah, maka usaha pemulihan inklusif adalah penting bagi memastikan semua individu termasuk wanita, kanak-kanak, warga emas dan orang kurang upaya disepadukan ke dalam perancangan ke arah ASEAN yang lebih kukuh. Perkara itu dijelaskan oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri pada pembukaan mesyuarat Menteri-Menteri mengenai pengurusan bencana AMMDM ke-12 dan mesyuarat persidangan parti COP ke-13 kepada Perjanjian ASEAN mengenai pengurusan bencana dan tindak balas kecemasan AADMER. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman selaku pengerusi AMMDM ke-12 dalam ucapannya menekankan perancangan strategik masa depan adalah penting dan memerlukan pelaksanaan langkah dan penyelesaian yang mampan. Justru pencapaian dalam aspek dasar dan operasi penting untuk memenuhi aspirasi AADMER, Deklarasi ASEAN mengenai satu ASEAN, satu respons, tindak balas ASEAN terhadap bencana sebagai satu di rantau ini dan wawasan ASEAN 2025 mengenai pengurusan bencana serta untuk memenuhi objektif rangka tindakan komuniti sosio-budaya ASEAN ASCC 2025. Mesyuarat dihadiri oleh menteri-menteri dan wakil negara anggota ASEAN, Timbalan Setiausaha Agung ASEAN bagi Komuniti Sosio Budaya ASEAN, Sekretariat ASEAN, Pusat AHA Timur Leste selaku pemerhati dan rakan dialog dari Republik Rakyat China, Jepun dan Republik Korea. Politeknik Brunei terus berjaya untuk kekal sebagai salah satu pembekal sumber tenaga manusia bagi industri sektor awam dan swasta yang berkualiti, berkemahiran tinggi dan berdaya saing. Pemangku Pengarah Politeknik Brunei berucap demikian pada Majlis Convocation Politeknik Brunei ke-10.
Majlis Convocation pada tahun ini dibahagikan kepada sesi pagi dan sesi petang di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Awang Lim Kian Bun berkata Politeknik Brunei sedang giat mensejajarkan beberapa inisiatif di bawah Pelan Pembangunan 5 Tahun Politeknik Brunei 2021-2025 dengan Pelan Strategik Kementerian Pendidikan bagi mencapai matlamat Wawasan Brunei 2035. Pada sesi pagi, penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajar Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Manakala sesi petang, penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Pada convocation tahun ini, 882 graduan menerima diploma. Biasanya yang penting ialah doa ibu bapa, itu nombor satu lah. Sama minta doa kepada Allah lah. Satu yang paling penting, dan kalau hanya macam sebelum exam, jangan belajar last minute lah, jangan belajar last minute. Untuk menyelesaikan kerja dalam masa yang singkat dan terutamanya dalam kumpulan, kerja berkumpulan. So, saya merasakan itu adalah cabaran sedikit. Dari sokongan ibu bapa juga, cikgu-cikgu sama kawan. And then kalau anda tahu apa-apa tu macam minta advice lah juga dari cikgu-cikgu. Kedutaan Republik Korea di negara ini semalam mengadakan majlis resepsi sempena sambutan Hari Kebangsaan Republik berkenaan. Acara berlangsung di sebuah hotel di Gadong. Mewakili Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Datuk Seri Paduka Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Puan Pak Sun Yong, Kuasa Usaha Kedutaan Republik Korea ke negara ini menjelaskan sejak menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1984, Republik Korea dan negara Brunei Darussalam telah menikmati hubungan persahabatan yang sangat mesra. Fasiliti Perkongsian Kesatuan Eropah Negara Brunei Darussalam menggalakkan dialog dan kerjasama antara kedua-dua buah negara, bertukar-tukar idea dan amalan terbaik dalam bidang berkepentingan bersama. Tuan Yang Terutama Sujiro Siam, Duta Besar Kesatuan Eropah EU dan ASEAN mengongsikan perkara itu semasa menyampaikan ucap tamanya di Universiti Teknologi Brunei UTB sebagai sebahagian daripada lawatan kerja ke negara ini. Juga diadakan sesi soal-jawab mengenai isu global dan serantau. Pelajar dan ahli akademik juga berpeluang untuk mengetahui lebih lanjut tentang beasiswa Erasmus Plus dan program penyelidikan Horizon Europe, program pembiayaan utama EU bagi penyelidikan dan inovasi. Peluang dan cabaran peralihan tenaga hijau dikongsikan pada seminar dasar yang menghimpunkan pihak berkepentingan sektor tenaga di negara ini. Dianjurkan oleh Fasiliti Perkongsian Kesatuan Eropah Negara Brunei Darussalam, seminar diadakan di Bandar Seri Begawan. Seminar dihadiri oleh lebih 80 peserta termasuk pegawai kerajaan, diplomat, pakar industri, penyelidik, ahli akademik dan pelajar. Seperti yang ditandatangani dalam Perjanjian Paris, negara Brunei Darussalam berhasrat untuk beralih kepada ekonomi rendah karbon dan mengurangkan pelepasan sebanyak 20% dalam tempoh 10 tahun akan datang. Seminar juga menekankan sokongan EU terhadap penubuhan Pusat Perubahan Iklim ASEAN yang akan berpangkalan di Brunei Darussalam. 34 peserta terpilih memasuki peringkat separuh akhir musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa kebangsaan. Majlis pengumuman dan penyampaian hadiah diadakan petang tadi di Masjid Hasanah Bolkiah, Pekan Tutong.
Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Haji Syamsul bin Haji Umar, pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Musabakah diadakan untuk melahirkan generasi muda yang boleh membaca Al-Quran dengan lancar dan sempurna, di samping memupuk semangat suka membaca Al-Quran. Sejak awal Januari hingga 23 Oktober 2024, seramai 254 orang memeluk agama Islam di negara Brunei Darussalam. Jumlah tersebut bertambah lagi apabila seorang lelaki warga negara Filipina memeluk agama Islam. Castillo Romevic Girios kini dikenali sebagai Muhammad Aiman Castillo bin Abdullah. Hadir Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Majlis pengislaman berlangsung di Pusat Dakwah Islamiah. 15 belia dan seorang ketua kontingen akan dihantar bagi mengikuti rancangan kapal belia Asia Tenggara dan Jepun siap kali ke-48. Salah satu pengisian program termasuk membuat persembahan kebudayaan sebagai saluran untuk memperkenalkan identiti dan kebudayaan negara masing-masing. Petang tadi, satu pratonton persembahan kebudayaan kebangsaan diadakan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Hadir Awang Haji Muhammad Ros Fazilah bin Haji Yusli, pemangku pengarah belia dan sukan. Program siap tahun ini akan berlangsung selama 38 hari bermula 4 November dari Tokyo, Jepun dan akan singgah di beberapa negara ASEAN. Peserta program bakal mengikuti aktiviti-aktiviti yang disusun termasuk majlis selamat datang, aktiviti tinggal bersama keluarga angkat dan lawatan sambil belajar. Persidangan isu Global Borneo Sekolah Antarabangsa Brunei ke-20 ISB BGIC tertumpu kepada matlamat pembangunan lestari keempat pendidikan berkualiti. Pagi tadi diadakan sidang media persidangan berkenaan yang berlangsung di kampus ISB Kampung Sungai Hancing. Tema ISB BGIC tahun ini, Pembangunan Mampan Matlamat 4 Pendidikan Berkualiti, bakal membincangkan cara memastikan pendidikan inklusif dan saksama menyokong pembangunan mampan. Dihoskan oleh ISB dengan rakan persidangan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan serta Kementerian Pendidikan. Persidangan diadakan sehingga 27 Oktober di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Ke arah meningkatkan kesedaran bagi mencapai pelepasan sifar karbon menjelang tahun 2050, Syarikat Penerbangan Diraja Brunei RB bersama Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa IATA pagi tadi menganjurkan sesi pembangunan kapasiti bahan api penerbangan mampan. Acara berlangsung di Ibu Pejabat Kampus RB. Sesi menghimpunkan pakar industri penerbangan dan penggubal dasar untuk membincangkan keperluan mendesak bagi pengeluaran dan penggunaan bahan api penerbangan mampan sebagai elemen utama dalam menyahkarbonkan industri penerbangan. Ketika dunia menghadapi kesan perubahan iklim yang semakin meningkat, RB terus menerajui usaha untuk mengurangkan jejak alam sekitarnya. Sesi juga menekankan potensi Brunei untuk membangunkan industri penerbangannya sendiri, memanfaatkan infrastruktur dan sumber sedia ada negara untuk menghasilkan bahan api penerbangan rendah karbon. Dua lelaki tempatan ditahan oleh pasukan polis di Raja Brunei kerana memiliki barang tegahan semasa operasi pemantauan dijalankan keanggotaan Balai Polis Bangar di kawasan Kampung Bekarut, Jalan Panderuan Tamada, Temburong. Dalam kejadian tersebut, pemandu dan penumpang bertindak melarikan diri setelah pihak polis cuba menahan kenderaan berkenaan di kawasan Kampung Belais, Temburong. Semua barang tegahan dan suspek ditahan di Balai Polis Bangar bagi siasatan lanjut. Tiada kecederaan dan korban jiwa dilaporkan dalam insiden kebakaran di stesen elektrik Batu 18 Tutong pagi tadi.
Jabatan Bomba dan Penyelamat segera bertindak memadam kebakaran yang melibatkan sebuah peralatan di stesen tersebut. Api dapat dikawal dalam masa 2 minit dan punca kebakaran serta kerugian masih lagi dalam siasatan. Berikutan kebakaran peralatan di stesen elektrik Batu 18 daerah Tutong, bekalan elektrik beberapa kawasan di daerah Tutong terjejas. Jabatan Perkhidmatan Elektrik dalam siaran medianya memaklumkan kawasan yang terlibat termasuk Kampung Kupang, Kampung Sinaut, Kampung Bukit Panggal dan kawasan sekitarnya. Kerja membaiki kerosakan sedang giat dijalankan bagi membaik pulih bekalan elektrik secara berperingkat. Kawasan Mukim Amo dan Mukim Bokok mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah. Gangguan disebabkan oleh kerosakan pam air di stesen pam air mentah Sumbiling sehingga menjejaskan penghasilan air bersih ke kawasan-kawasan berkenaan. Bagi mendapat bekalan air, tangki-tangki biru ditempatkan di Masjid Belais, Masjid Retai, Masjid Bokok dan Sekolah Rendah Rastai. IBTE Kampus Jeffrey Bolkiah Kuala Belait menganjurkan kejohanan 10-pin bowling. Acara diadakan di Pusat Bowling Go Strike, Seria. 3 kategori dipertandingkan yang antara lain bertujuan menggalakkan warga IBTE untuk bergiat aktif dalam bidang sukan.